Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini kita ni akan mempelajari pelajaran tasawuf darjah 4. Sebelum memulakan pelajaran, ada baiknya kita ni membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pada petang ini kita ni akan masuk tajuk baru pelajaran 8 yang bertajuk mencela perkataan orang lain. 1. Mencela perkataan orang lain maksudnya ialah mencela perkataan orang dengan cara membantahnya di samping membenarkan diri sendiri. Jadi apabila kita ni membantah dan kita ni mengiyakan apa yang kata kita ni tu, maka itu adalah mencela perkataan orang lain. Mungkin sebagai contoh, orang itu cakap buah anggur lagi nyaman daripada buah oren. Jadi kata kita ni arahnya, mana ada, buah apple lagi nyaman daripada buah anggur. Jadi kita ni di sana membenarkan kata-kata kita ni hendak mendengar apa yang orang lain cakap. Kita ni bantah ia, kita ni tidak menjaga hatinya. Kita ni rasa kita ni saja yang betul, maka di sana adalah perbuatan tentang mencela perkataan orang lain. Maksud mencela perkataan orang lain juga adalah yang kedua, berbantah-bantah pada masalah ilmu pengetahuan dengan mengemukakan dalil kerana hendak mengaibkan. Jadi yang kedua adalah seperti contoh, berkelahi, berbantah-bantah pada masalah ilmu pengetahuan dan kita ni bagi dalil Al-Quran, dalil sunnah, dalil hadis kerana kita ni mau mengaibkan orang tersebut, maka di sana sudah perbuatan mencela perkataan orang lain. Kalau kita ni berniat untuk mengaibkan orang lain. Yang ketiga, membantah-bantah perkataan orang kerana hendak menyakiti hati orang itu dan menimbulkan erti bahawa orang itu jahil. Jahil artinya nada berilmu pengetahuan, serta mencela perkataan orang itu di samping ia memuji dirinya sendiri. Jadi yang ketiga adalah apabila kita ni membantah perkataan orang lain kerana mau menyakitkan hati orang lain itu serta menimbulkan erti bahawa orang itu nada ilmu, nada pelajaran dan sebagainya. Maka di sana kita ni memuji diri kita ni sendiri. Sebagai contoh, kita ni cakap, ya Allah, nada berilmu jua kawannya. Indah kau belajar ke di sekolah? Ada jua hari tu cikgu ajar, kata cikgu, alif untuk Allah. Kenapa pulang kau cakap alif untuk awan? Maka di sana nampak sudah bahawasanya kita ni tu memalukan orang tersebut, mengaibkan orang tersebut. Selepas saja kita ni cakap alif untuk Allah bukannya alif untuk awan, lalu kita ni memuji diri kita ni sendiri. Nah, artinya aku belajar benar-benar dalam kelas. Kau main-main tu kan, pasal itulah kau cakap alif untuk awan bukannya alif untuk Allah. Maka di sana sudah orang tersebut malu dan orang tersebut dalam secara kita ni dah sedar, kita ni ucap orang itu nada ilmu pengetahuan.
Akibat kita ni mencela perkataan orang lain adalah satu, dibenci oleh Allah. Jadi murid-murid, adakah murid-murid mahu untuk Allah membenci kita ni? Tidak. Jadi hati-hati apabila berkata-kata dengan kawan-kawan atau ibu bapa atau keluarga kita ni. Hati-hati. Akibat kedua ialah iman tidak sempurna. Apa maksudnya iman tidak sempurna adalah apabila kita ni suka merendah-rendahkan orang lain, kita ni memalukan ia, kita ni mengaibkan ia, maka di sana iman kita ni indah sempurna. Kalau iman kita ni sempurna, kita ni takut kepada Allah, kita ni indah akan bercakap yang tidak tentu, yang memalukan orang itu, kita ni indah akan buat semua tu. Jadi akibat yang ketiga ialah jadi bahan ketawa oleh syaitan. Jadi apabila kita ni berbuat sedemikian, seperti contoh membantah-bantah perkataan orang lain, mengucap orang lain nada berilmu, memalukan orang lain, maka syaitan akan ketawa. Murid-murid, maukah indah syaitan mengetawakan diri kita ni? Tidak. Seterusnya akibat yang terakhir ialah lebih banyak kebinasaan daripada kebaikan. Jadi, cikgu tanya, adakah beruntung apabila kita ni berbuat sedemikian, berbuat membantah-bantah perkataan orang lain, memalukan ia, mengaibkan ia, mengucap ia nada ilmu? Bolehkah indah? Banyakkah indah kebaikannya? Tidak. Maka banyak binasa tah pulang. Bukan pulang banyak baik, tapi lebih banyak buruk daripada kebaikan. Jadi, insya-Allah itulah sahaja pelajaran kita ni pada petang ini. Diharap murid-murid dapat manfaat daripada pengajaran yang telah cikgu sampaikan, dan harap murid berhati-hati apabila mengeluarkan sesuatu perkataan sehingga menyakiti hati orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.